Yalah, selamat datang lah. Saya ni mak besar hatilah kerana Puan Nakiah daripada apa ni? Delicious Cake House kan? Ya saya. Dekat mana tu Delicious tu, Puan? Saya kedai di Pasir Panjang dengan Gombadak. Oh, Boleh clear ke suara saya? Clear dengar. Okay. Oh, mana ada dua cawangan Mana di Maaf. Pasir Panjang satu dengan Gombadak satu lah. Ya. Okey. Maknanya sedikitlah pasal ni nak tahu pasal Puan Nakiah punya Delicious Cake House ni ya. Maknanya sejak bila ditubuhkan ataupun ada yang tercetus daripada ni lah nak buka kedai kek ni kan. Ni kedai kek kan? Kedai kek. Ya saya. Kedai kek lah. Ada jual roti tak? Saya perkenalkan dirilah. Nama saya Nakiah Khalidah binti Abdul Rahman. Saya sebenarnya start berniaga ni daripada tahun 2010. 11 tahun dah lah. Tahun ke-11. Saya start daripada online jugalah sebenarnya. Online buat pada rumah. Lepas tu kita slow lah buka kedai yang kecil dulu. Saya dah buka di beberapa tempat lah sebenarnya. Tapi last sekali kita pindah ke Pasir Panjang. Lepas tu saya buka satu lagi cawangan dekat Gombadak tahun lepas. Alhamdulillah maknanya dah lebih kurang 11 tahun lah. Alhamdulillah 11 tahun. Banyak juga cabaran dia maknanya dah bertukar tempat dua kali tukar tempat tu kan? Beberapa kali jugalah kita nak cari tempat yang sesuai. Sebab masa saya sebenarnya daripada saya habis study 2010, lepas tu saya terus buat online lah. So tak pernah bekerja, tak pernah bisnes benda lain, tiba-tiba kita buat online. So saya banyak belajar daripada pengalaman sendirilah. Kita buka kedai tu tak berjaya, kita buat kat lain lah, macam tu lah. Maknanya lepas tingkatan 5 tu terus saya UPM. UPM, sorry. Lepas UPM. Alright. Okey lah, maknanya idea nak buka kek tu daripada masa belajar lagi macam mana tu? Daripada belajar tu kita ada belajar jugalah sikit-sikit. Lepas tu bila saya balik ke Terengganu, memang nak cari pekerjaan dalam bidang makanan ni yelah tak banyak. Kalau kita apply pun semua interview KL, Selangor. So kita start berniaga sendirilah online dulu, kecil-kecil. Lepas tu kita inilah makin besar alhamdulillah. Sekarang ni 2 cawangan maknanya berapa orang bekerja sekarang ni? Sekarang 15 orang. Maknanya di Pasir Panjang besar ke Gombadak? Pasir Panjang dah lama sikit lah. Pasir Panjang tu kat situ dah 5 tahun. Tahun ni 5 tahun. Gombadak baru daripada bulan 7 tahun lepas. Okey. Maknanya alhamdulillah bulan 7 tahun lepas tu bukan masa Covid tu. Itulah. Maknanya boleh buka lagi maknanya ada ni lah, maknanya itulah nak tanya juga pasal tentang ni lah, apakah cabaran dan impact COVID-19 lah ke atas perniagaan ni. Sebenarnya kalau ikut kita yang berniaga makanan ni, dia alhamdulillah dia punya kata cabarannya tak tinggi macam mana sektor lain lah. Maknanya kita makanan still boleh buka, cuma ada limitation daripada SOP kerajaan. Contohnya dulu kita buka 9:30 pagi sampai 9:30 malam. Tapi masa PKP kita buka sampai 5:30. So kita kena follow juga apa SOP daripada kerajaan. Maknanya masa COVID-19 ni maknanya jualan tu tertumpu banyak pada online jugalah maknanya kita cakap pasal PKP yang pertama dululah. Ni memang hari ni pun hari anniversary 1 tahun. Setahun cukup setahun. Kita buka masa mula-mula tu memang kita tak buka langsung, kita buat secara online sahajalah. Maknanya 100% online, payment pun 100% payment online. Customer sama ada boleh pick up ataupun kita guna khidmat runner. So kita hantar direct kepada customer lah. Maknanya masa tu cawangan di Gombadak belum buka lagi. Belum lagi lah. Jualan memang ada penurunan sikit lah, sebab masa tu pun memang sangat-sangat restricted kan masa tu. Tapi kita still boleh survive lah, alhamdulillah. Dari segi macam pakai runner dia kan, pakai runner untuk pakai runner kita maknanya
berapa kilometer radius tu kalau dia punya orang, Masa kalau nak tu order lah. 10 masa PKP tu 10 km je lah, tapi sekarang ni kita cover Marang, Kuala Terengganu dengan Kuala Nerus. Wah, okey, besar juga tu. Mana ada khidmat runner sendiri lah Kita ada guna khidmat runner luar, macam get runner tu ada juga runner persendirian. Bukanlah kita third party lah, third party. So dari segi ni macam mana lah, say for example kita dah macam dalam keadaan hidup ni dengan norma baru kan. So macam mana Puan Nakiah ni dapat adaptasi lah, macam nak menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang ni, dengan perniagaan. Macam mana kita nak masuk, mana nak jadi, kan pandemik ni satu norma baru untuk kita. Mana kita mesti boleh berniaga, macam mana tu? Pertama sekali kita kena positif lah. Maknanya walaupun dengan macam-macam, sebenarnya tak tentu. Sekejap macam ni, tiba-tiba tahun ni ada pula sekali lagi PKP. Kita kena cepat ikut perubahan tu lah. Maknanya kita kena sentiasa bersedia untuk berubah. Yalah, sebabnya contoh memang kena sentiasa get ready. Sebabnya keputusan macam kau tengok pun pengumuman kerajaan pun sekali tiba-tiba hari dua betul berubah. Jadi itulah. Memang kena get ready. Lepas tu selain daripada tu kita guna banyak online lah. Online. Macam saya sebenarnya daripada 2020 tu kita ada buat website, kita memang dah ada FB page. Kita guna semua yang boleh, macam katalog WhatsApp. Kalau ikut sebenarnya masa awal-awal dulu rakyat Terengganu macam tak biasa guna benda online. Tapi bila PKP tu secara positifnya ada ni lah, terpaksa guna. Terpaksa guna. Tak boleh nak datang kedai, tak boleh nak walk in. Dia terpaksa guna. Lah, mana kita terpaksa pakai apa ni, yang ada ni dalam digital ni, digital world ni kena pakai. So dari segi bantuan kerajaan, because sekarang ni kalau tengok banyak kerajaan menyalurkan maknanya bantuan pinjaman mikro apa semua tu. So adakah bantuan daripada kerajaan ni dapat memanfaatkan perniagaan Puan Nakiah ni? Alhamdulillah. Ada, alhamdulillah. Masa yang pertama lah, yang PKP pertama tu memang saya ambil peluang kita apply juga. Pendek kata semualah saya apply yang kita boleh apply, contoh macam subsidi perkeso, kita juga apply yang BSN, dan juga kita alhamdulillah dapat juga daripada YPU lah, under kerajaan negeri. So alhamdulillah, maknanya masa kita dah dapat cover lah, at least pembiayaan tu boleh saya guna untuk lebih kurang macam cash reserve lah, sebab kita pun dah banyak habis masa PKP 1 tu, maknanya tak dapat keuntungan tinggi apa semua kan. So kita sangat-sangat berguna lah sebenarnya. Masa PKP tu adakah untuk mendapatkan dari segi perniagaan Puan Nakiah ni, dan kalau buat bisnes kek ataupun roti, maknanya adakah nak dapatkan raw material ataupun bahan-bahan mentah tu senang tu payah tu? Masa tu susahnya sebab susah nak bergerak je lah. Ada segi supplier, sebab kita pun ada supplier direct, so diorang pun yelah, memang ada kekangan lah. Kekangan macam dulu mungkin tiap-tiap minggu dia boleh datang. Masa tu dia, sebab ada kedai yang tutup terus. Betul. Jadi dia pun takkan nak datang semata untuk kita je. Jadi inilah, adalah sedikit, tapi alhamdulillah kita masih boleh berjalan lah. Yalah. Maknanya boleh buat stok lah raw material tu, maknanya tak ada masalah. Tepung, gandum pun semua ada. Senang kan dapat. Ada. Kedai kek pun buka, kedai kek pula. Kedai apa tu? Kedai barang bakery tu. Bakery. Ada yang buka, ada yang tutup masa awal-awal tu lah. Sekarang ni tak ada masalah dah. Yelah, tapi artis sekarang dah okey. Alhamdulillah. Maknanya dah boleh bebas berjalan, dan untuk dapatkan bahan mentah pun senang sekarang ni. Maknanya transportation pun dapat bergerak lori je lah. Last kali nak tanyalah Puan Nakiah ni, apakah persediaan Puan Nakiah lah kalau benda-benda yang macam ni, macam short term macam kita tak jangka benda ni berlaku kan. Because sekarang ni, dulu kita ingat kan, kalau masa dulu pun kita ingat bila sebelum
masa PKP bila pandemik ni, kita tak jangka pun yang bisnes ni boleh tiba-tiba jatuh macam tu kan. Even macam yang orang kerja juru terbang apa semua pun terpaksa ada yang kehilangan kerja kan, bertukar pekerjaan. So kalau macam ni, kalau let's say for example, bagi kita tahu apa yang berlaku masa hadapan ni, apakah persediaan yang Puan Nakiah akan ambil lah untuk masa hadapan jika untuk menghadapi yang short term punya ni lah, terbelah mana short term economic scenario macam ni yang ada kesusahan macam ni. Pendapat saya pertama sekali memang kita kena ada cash reserve lah. Sebab macam yang sebenarnya masa yang pandemik ni tak ada orang pernah ada alami benda ni. So kita pun tak tahu nak tanya siapa sebenarnya. Tak ada orang pernah alami kan. Betul. So sama saya rasa keuangan kita kena ada cash reserve lah. Sebab tiba-tiba tutup tak boleh buka kedai. Betul lah. Because pendapatan kita melalui harian maknanya pendapatan harian lah, jualan harian. Itu yang susah lah. Sebab semua macam kita tengok yang macam tu lah, macam yang orang jual pasar malam banyak terkesan tu maknanya because dia kan jualan harian kan. Kalau orang makan gaji tu mungkin tak terkesan sangat, tapi kalau ikut yang berniaga walaupun tutup 14 hari, satu kesan yang besar lah ke atas perniagaan mereka semua kan. Satu lagi kita kena tak boleh tunggu. Macam ada setengahnya macam tunggulah kok nanti boleh buka balik ke macam mana ke. Tak boleh lah, maknanya kalau kita tak boleh berniaga ke, kita kena cari jalan lah, tukar produk ke, betul. berniaga benda lain ke. Sebab masa tengok setahun dah. Betul, dah setahun. Tanpa sedar pun dah setahun lah. Hidup setahun negara ni. Kalau tunggu kita tak tahu bila. Maknanya dulu kena ada plan B lah ataupun plan C lah. Mana dalam bisnes sekarang ni, maknanya tak boleh bertumpu pada satu core bisnes saja sekarang ni. Maknanya terpaksa kalau hadapi masa ni, maknanya dah kena tukar pada plan B lah untuk survival lah macam ni. Betul. So saya rasa itu saja kot saya nak tanya pasal Puan Nakiah ni kan. Mungkin ada Puan Nakiah nak tanya pasal diri saya ataupun CGC di Kuala Terengganu ni, apa yang boleh dapat membantu PKS. Saya pun berbesar hati dapat jumpa Cik Rosli. Kita pun saya pernah jugalah dengar CGC ni tapi tak pernah ni lagi. So mungkin Cik Rosli boleh kenalkan diri, lepas tu kenalkan mengenai CGC ni. Okeylah. Alright, saya Rosli bin Yahya. So saya ni kira macam jagalah pengurus di CGC Kuala Terengganu. Dan sebenarnya CGC ni because sekarang ni mungkin ada orang kenal, pernah dengar nama CGC tapi tak tahu apakah dia punya peranan dalam membantu PKS di Malaysia ni ataupun di Terengganu lah kan khasnya. Lepas tu sebenarnya CGC ni atau dikenali ataupun Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad, nama penuh dia. Sebenarnya ditubuhkan pada tahun 1972 lagi. Maknanya dah bertapaknya kira dalam 49 tahun lah. 49 tahun. Jadi cuma di Terengganu cawangan dibuka pada tahun 2001 dan bertempat di Jalan Batas Baru tu lah, sebelah Amanah Raya. Maknanya duduk situ tak berubah lagi. Sejak 2001 memang tak berubah tempat lagi. Maknanya kat situ lah CGC-nya. Lepas tu CGC ni sebenarnya kalau ikut dia punya penubuhan dia, major shareholder, maknanya shareholder yang terbesar dalam CGC adalah Bank Negara Malaysia lah. Maknanya Bank Negara mempunyai 78% lah share dalam CGC ya. Dan selebihnya tu 22% lagi tu dimiliki oleh semua financial institution di Malaysia ni. Jadi itulah sedikit pasal CGC lah. Dalam sejak penubuhan CGC tu maknanya kita telah membantu lebih kurang lebih kurang lebih daripada 340 PKS lah sejak penubuhan tu dalam berbentuk skim jaminan ataupun pembiayaan terus yang dianggarkan berjumlah dalam 71 bilion lah semua. Maknanya dah besar lah kita membantu PKS dalam Malaysia ni sejak penubuhan CGC lah. Itulah sedikit pasal CGC lah kalau nak tahu lah. Mungkin ada orang tak tahu lah. Tapi dia punya peranan ni dari segi role peranan dia adalah satu, kita CGC ni lebih tertumpu kepada jaminan kredit lah. Because kita punya satu teras utama kita memberi jaminan kredit kepada PKS yang memerlukan modal untuk mengembangkan bisnes. Pembiayaan lah maknanya kan. Pembiayaan lah. Kita maknanya more pembiayaan lah. Kita ada skim jaminan, lepas tu kita ada skim pembiayaan terus.
Maknanya skim penetration mana kita melalui CGC kita dapat kita terus proses pinjaman, lepas tu kita akan boleh keluarkan pinjaman tu terus kepada pemohon yang layak, yang berjaya lah. Itu dah CGC. Lepas tu kita pun ada lagi satu kita panggil kita punya developmental program lah untuk customer CGC. Maknanya kita bukan setakat bagi pinjaman aja, tapi kita juga akan membimbing dia orang, membawa dia orang untuk masuk kelas-kelas kita. Kita ada kelas bimbingan advisory dari segi akses pasaran, mana kita akan bantu, kita akan guide kita punya existing customer ni untuk maju ke hadapan lagi lah. Kita akan panggil speaker-speaker yang mungkin yang top, yang berjaya dah dalam bisnes masing-masing untuk memberi berkongsi pendapat atau berkongsi pengalaman bagaimana untuk mengembangkan bisnes masing-masing lah, daripada yang kecil sampai ke besar lah. Dan juga kita ada ya boleh. Saya pernah tengok website IMSME. Mungkin Cik Rosli boleh ni ke apa kegunaan dia, apa yang usahawan boleh manfaatkan daripada ni platform. ISME ni sebenarnya satu platform, actually ISME ni adalah satu idea daripada Bank Negara, dan CGC dah diberi mandat oleh Bank Negara untuk meneraju ni lah, membuat satu platform rujukan. Dipanggil actually sebenarnya ISME ni maknanya satu platform rujukan pinjaman. Maknanya contoh sekarang kalau dulu lah kita tengok, kalau kita nak buat pinjaman ataupun nak buat apa-apa pinjaman dengan bank apa-apa, kita akan pergi kepada bank A dulu. Lepas tu bila bank A cakap macam ni requirement dia, kita pun turun balik bank tu pergi ke bank B pula. Lepas tu tak layak juga kita pergi ke bank C pula kan. Jadi yang tu manual. Cara dulu lah. So bila cara online ni, bila kita key in melalui kita masuk dalam website www.isme.com tu, lepas tu kita key in apa maklumat yang diperlukan, dan kita daftar masuk, and then kita boleh kita bagi maklumat tentang perniagaan kita sedikit, pasal berapa pinjaman yang kita kendaki, berapa lama kan semua. Lepas tu di dalam platform engine ISM itu ada 26 bank yang mengambil bahagian. Maknanya 26 bank yang akan dia akan menyediakan pinjaman yang tanpa bercagar semua. Semua itu clean loan ataupun clean financing lah. Maknanya jadi bila kita masuk dalam ISM itu, and then bila ada padanan dengan bank-bank yang mana yang dapat menyediakan pinjaman seperti yang kita hendaki tu, jadi kita boleh pilih bank mana yang kita nak. Contohnya for example kalau macam kita nak loan 100,000 untuk 5 tahun kan. Lepas tu dia akan keluar bank mana yang boleh, yang berpadanan dengan yang kehendak kita tu. Bank A, bank C, bank B, bank D lah. Semua bank ada yang padan dengan kita boleh pilih. Kita boleh pilih 3. So itu secara online saja ke ataupun kita kena pergi juga ke bank? Iaitu ISM ni dia baru peringkat, actually dia baru peringkat untuk peringkat rujukan baru. Maknanya kita just cuma bagi maklumat kita, dan dalam masa 2 hari maknanya bank tu akan call yang pemohon tadi. Maknanya kita tak payah pergi ke bank, maknanya bank dia akan call kita untuk buat appointment untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut lagi lah. Sebab masa ni sekarang ni ISME ni dia di peringkat rujukan baru lah. Belum ada peringkat submission untuk pinjaman lagi. Mungkin akan datang ni platform ISME ni akan buat macam pinjaman boleh apply loan melalui online lah. Yang tu mungkin yang fasa yang seterusnya. Nah, tapi sekarang ni dia adalah platform rujukan lah. Okey. Selain daripada tu, macam mana kalau usahawan-usahawan yang berminat dia nak hubungi CGC ke untuk dapatkan consultation ke? Okey, di CGC ni saya rasa kalau yang kenal lah, selalunya kalau sebut CGC di Kuala Terengganu ni ada yang kenal, ada yang tak kenal lah. Tapi bila kita sebut Bangunan Astro, dia tahu kat mana. Puan Nakih tahu Astro kan? Saya tahu CGC kat mana. Tahu kan? Ada seorang bila dia tak dapat membayangkan ke mana CGC tu, bila kita bagi clue tu Astro aja mungkin dia kenal. Dia kenal lah Astro. Dan actually kita ni di sebelah Amanah Raya dan juga di sebelah HB Bakery lah. Jadi actually kita ni di CGC sebenarnya kita ada skim pinjaman. Maknanya untuk
usahawan-usahawan yang baru berkecimpung lah. Maknanya kita lebih fokus kepada bisnes yang kurang daripada 4 tahun. Mana kita nak bantu bisnes baru. Jadi maknanya kalau sebab kita ada skim BIS Wanita I dan juga BIS Mula I yang kita boleh bagi pinjaman serendah 30,000 dan semaksimum dapat 300,000 untuk modal pusingan dan juga untuk pembelian aset lah. Jadi pinjaman ni selama 5 tahun dan dia punya ni lah, dia punya profit tu, kita punya profit charge tu kompetitif lah. Taklah mahal sangat, tak murah sangat lah. Maknanya berbanding dengan yang kat luar-luar ni. Sebab ni adalah satu pinjaman yang tanpa bercagar lah. Pembiayaan yang tanpa bercagar. Sebab kita Islamik semua ni, kita panggil pembiayaan juga. Pembiayaan tanpa bercagar. Tapi itulah kalau macam rasa puan nak nakiyah dah lebih 4 tahun. Mungkin ada kenalan puan nakiyah ke, boleh betul. Yang ingin berkenalan dengan CGC ke ataupun kita amat mengalu-alukan lah usaha-usaha untuk datang ke tempat kita ataupun kita boleh pergi ke tempat ke tempat usahawan tu lah. Jadi kalau macam saya dapat dihubungi lah. Maksudnya kalau nombor saya 013 9020 309. Itu nombor handphone saya lah. And then kalau nombor office saya 09 6252 400. 6252 400. Boleh hubungi saya terus ataupun saya ada di sana saya ada 4 orang kita punya ni lah, kita panggil yang bahagian sales dan marketing ni yang akan buat credit evaluation lah untuk permohonan-permohonan. Dan kita maklumkan kalau macam mungkin Puan Nakiyah ada kenalan-kenalan, mungkin YPU pun tengah rekod benda ni lah. Hopefully bila dia dah masuk dalam website YPU tu mungkin dia tahulah pasal CGC lah. Dan kita maklumkan lah kalau PKS ingin mencubalah dengan kita sebagai salah satu agensi kerajaan lah untuk mendapatkan pinjaman. Okay. Saya nak ambil gambar je ni je. Boleh. Dah habis ke? Ada soalan lagi ke? Macam mana? Sebenarnya tak ada rekod. Ada ni rasa macam ada orang YPU ni. Ada YPU nak moderator masuk ke? Tak pasti saya. Nah. Nampak dia silent ke? Encik Azhar ke apa? Ada nampak satu Encik Azhar lah. Nazilati pada. Puan Nazilawati, rasa mungkin itu saja kot, dia orang tengah rekod. Itulah. Terima kasihlah pada Puan Nakiyah kerana sudi meluangkan masa bersama dengan CGC lah. Maknanya saya pun amat bersah hatilah dapat berpuan dengan usahawan berjaya ke. Saya rasa Puan Nakiyah ni salah satu usahawan berjaya ke lah. Dah 10 tahun dalam bisnes kek ni. Maknanya ada 2 cawangan, alhamdulillah dengan 15 pekerja. So saya berharap itulah semoga perniagaan Puan Nakiyah ni terus berkembang majulah dan dapat menempuhi cabaran-cabaran COVID-19 lah. Ataupun apa-apa cabaran dia masa datang. Okey, terima kasih juga Encik Rosli. Okey, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.